Jadi zarah-zarah badan jin tu dia boleh nampak. Dia nampak kepala terbang lah, apalah. Kata pengkaji, wallahu a'lam, betul tidak saya tahu lah. Ada satu orang ilmuwan, dia ni berkawan dengan satu jin. Jin tu asal tak Islam. Jin tu masuk Islam, berkawan dengan dia. Cara dia nak bercakap dengan jin ni kena masuk dalam badan manusia. Sebab jin dia nak kena pinjam suara manusia. Dia tak boleh cakap terus, dia kena pinjam suara manusia. Jadi jin ni tadi masuk dalam badan kawan dia, baru dia boleh bersembang. Muhammad Isa Daud, buku dia tu, dialog dengan jin. Dalam dialog tu dia tanya, kamu pernah jumpa iblis tak? Jadi jin yang dalam badan kawan itu cakap, pernah, masa kecil dulu. Kenapa pergi jumpa iblis? Bapak saya bawa pergi jumpa. Apa tujuan pergi jumpa iblis tu? Tujuannya ambil berkat. Rupanya di kalangan jin-jin yang kafir ni, nak dapat berkat tu mereka kena jumpa dengan iblis. Masa kecil-kecil tu, macam kita lah bawa anak pergi jumpa ulama kan. Ni dia bawa pergi jumpa iblis, dapat ambil berkat. Jadi sebab kamu pernah jumpa iblis, berapa kali pernah jumpa? Dia kata beberapa kali. Masa remaja pun saya pernah jumpa juga. Macam mana rupa iblis? Jadi kata jin ni tadi, iblis tu badannya kecil je, dia tak besar. Tapi dia ada kemampuan untuk menjelma jadi besar, sampai 10 meter. Ketinggian itu boleh sampai 10 meter. Dia tu kecil je, tapi dia ada kemampuan nak jadi besar, 10 meter besar dia. Dan jin dia ada ekor. Bukan jin, iblis. Iblis ni ada ekor, sedangkan jin-jin tak ada ekor. Yang kita duk gambarkan kan, jin ni ada ekor. Yang ada ekor ni jin, iblis dan keturunan dia saja. Iblis dan keturunan dia, syaitan. Iblis dan syaitan, yang tu saja yang ada ekor. Kalau jin-jin biasa tak ada ekor. Sama ada jin kafir ke jin Islam kan, dia tak ada ekor. Dan ekor syaitan ni pula, ekor iblis ni pula, mengikut kata jin tu tadi, dia kontot. Ekor jin ni, ekor iblis ni kontot je, dia bukan panjang. Yang kita duk gambarkan panjang kan, orang putih duk lukis jin pegang apa, terampang 3 ekor panjang tak, dia ekor kontot. Dan keturunan dia syaitan semua ada ekor. Berkenaan tanduk, jin pun ada tanduk, ikut jenis bangsa jin lah. Jin ni dia macam-macam rupa, macam-macam warna, macam-macam rupa, macam-macam warna. Ada yang boleh terbang, ada yang tak boleh. Ada yang boleh menyamar jadi binatang, ada yang tak boleh. Ada yang boleh lari laju, ada yang tak boleh. Dia macam-macam jenis, macam-macam bangsa. Ada yang bijak, ada yang bodoh, macam binatang. Ya, macam-macam bangsa. Jadi itulah rupa jin ni. Dan dia ada tanduk. Tanduk dia pun kontotnya. Kita duk bayang tanduk jin panjang lah, dia kontotnya. Tanduk iblis. Ekor kontot, badan kecil, tanduk pun kontot. Dan rupa dia sangat buruk. Kata jin yang masuk badan kawan Muhammad Isa Daud tadi. Timbul persoalan, apakah jin akan disiksa di neraka? Maksud surah Hud ayat 119. Sesungguhnya aku, yakni Allah, akan memenuhkan neraka Jahannam dengan sekalian jin dan manusia. Maksudnya jin ni kalau dia buat salah, dia langgar perintah Allah, dia tak mau ikut agama Islam, dia pun masuk neraka juga. Jadi macam mana dia nak disiksa dalam neraka? Memandangkan zat dia daripada api dan neraka juga api. Jadi jawapannya sama macam manusia lah. Kita berasal daripada zat tanah. Tapi kalau kita orang baling dengan batu, kita rasa sakit juga. Kita kena timbul dengan tanah, kita pun lemah, kita pun boleh mati, kita pun rasa berat. Kalau orang tenis muka kita ke tanah, kita pun rasa sakit. Jadi jin pun macam tu juga. Sungguh pun dia berasal daripada nyalaan api, tapi zat dia telah mengalami perubahan. Dia tak sama dengan api betul dah. Kalau dia kena bakar dengan api, dia pun rasa sakit juga. Kalau kena baling dengan batu api neraka, dia pun rasa sakit juga. Macam tu. Okey, habis dah. Jadi kita ulang sebentar dulu. Hadis ni dia cerita tentang golongan yang sentiasa menang. Huraian dia panjang, mungkin beberapa kali kuliah baru habis. Kali ni banyak cerita pasal Jan, cucu dia iblis, dan keturunan dia jin.
Kata Syekh Fahmi Zamzam, dia menghuraikan hadis ni, umat Islam ni sentiasa akan ada satu golongan yang mereka ni tak boleh sesat. Dan Tuhan pun telah berjanji untuk memelihara agama ini.